Okay, baik Ustazah. Okey, kita raikan juga sahabat kita Syira Adnan daripada FB Live. Bertanya, Assalamualaikum Ustazah. Kalau kata sebagai contoh, haid berhenti pada waktu asar yang betul-betul. So nak kena ganti solat subuh dan zuhur. Maksud dia begini Ustazah, dia yakin yang haid dia tu berhenti pada waktu asar. Dan waktu subuh dan zuhur tu dia was-was sama ada akan datang lagi ke tidak ke macam mana. Sekiranya dia dah confirm dah pada waktu asar tu, dia mandi wajib, adakah dia kena ganti yang waktu subuh dan zuhur tadi, yang waktu was-was tu, sama ada haid ada ataupun tidak? Okey. Baik. So dalam konteks ni maknanya dia was-was ataupun tidak yakin dia punya panggil apa, tempoh kering haid darah haid dia lah kan. Maksudnya bila last kering darah haid dia. Ya, Okey. ya So betul. sekarang ni katalah kalau dalam contoh tadi tu dia tengok waktu subuh dia dah tak ada darah. Tapi dia takut-takut nanti zuhur kan ada lagi. Kan? Selalunya macam tu lah. Kita pun kebiasaannya. Okay? So dia hold dulu mandi wajib dan tunggu ke waktu zuhur untuk cek sama ada waktu zuhur ada lagi ke tidak dan sebagainya lah. Atas dasar tidak yakin ataupun kita kata boleh jadi ataupun kebiasaannya dia akan ada lagi dan sebagainya. Makanya katalah waktu subuh yakin dia memang lihat tak ada darah dah, kering darah dan sebagainya. So dia hold, dia pergi ke waktu zuhur. Waktu zuhur, dia yakin tak ada juga. Maka waktu zuhur tersebut, dia dah boleh mandi wajib dan solat serta ganti balik waktu subuh yang dia yakin tak ada darah tadi. Maksudnya dia nak kena backdated balik ke bila? Backdated saat dia yakin darah dia terhenti. Okay? Kalau lah kata contoh dia daripada isyak malam sebelum tu lagi dia darah dah tak ada tapi dia yalah tak yakin takut ada lagi, so dia tunggulah ke subuh. Okey, subuh dia pun macam was-was lagi. Tengok macam tak ada lagi. Tapi kut-kut lah nanti dah bergerak lepas subuh kan. Dah banyak buat kerja, dia keluar lagi. Dia setengah orang, dia tak yakin sampai tahap macam tu kan. Maka dia lajak pula ke zuhur. Okay, so daripada zuhur tu dia tak ada, dia yakin dah zuhur tu dia yakin dah memang confirm dah. Tak ada kan, dia tak mau tunggu dah. Okay, so dia kena ganti balik ataupun kita kata qada lah balik solat dia yang subuh dan juga isyak yang ditinggalkan tadi. Sebab apa? Sebenarnya dia yakin waktu isyak tu memang dah tak ada. So kena tengok tempoh bila yang dia yakin bahawasanya solat dia, darah dia memang dah berhenti ataupun kering. Okay. Tu situasi yang kita kata yang pertama lah. Situasi yang kedua, kadang-kadang subuh dia yakin tak ada. Kan? Dia tunggu sampai ke zuhur. Tengok-tengok zuhur ada lagi dot-dot. Makanya dia kena tunggu lagi. Maksudnya yang subuh tadi masih dikira haid. Zuhur pun masih dikira haid. Lepas tu dia tunggu lagi. Tunggu sampai ke asar. Dah tak ada. Tapi dia risau juga sebab tadi masa subuh tak ada. Subuh tak ada, zuhur ada. So dia nak tunggu lagi ke maghrib. So maghrib dah confirm tak ada. Dia nak kata dia lajak daripada asar ke maghrib. Dah confirm duduk solat tu barulah dia nak mandi wajib. Dua solat. Dua waktu solat tu dia rasa macam tak ada. Maka dia kena ganti balik macam kita kata yang saat dia last dia tak ada lah. So zuhur tadi kan last dia ada balik. And then start situ asar tak ada balik, start berhenti. So dia kena ganti start daripada waktu asar, maghrib. Kalau kata dia mandi waktu isyak, so dia kena ganti dua solat yang sebelum tu lah. Okay. So kalau dalam situasi yang kita kata memang dah yakin lah dan bukan jenis dia yang ada, tak ada. Memang yang jenis syak, memang tak ada teruslah. Okay, cuma waktu mandi dia terlajak. Okay, waktu dia mandi dia dah terlajak. Okay, contohnya dia dah tak ada, subuh masih ada. Contoh yang pertama, subuh masih ada, zuhur dah tak ada. So, masuk waktu zuhur, dia cek memang tak ada, dia dah confirm tak ada, dia terus mandi wajib, dia solat zuhur. Jadi, dia tak perlu ganti mana-mana solat. Sebab apa? Sebab subuh tadi masih ada, dia yakin masih ada. Kan? So, zuhur je dia kena solat. Okay? So, dalam konteks yang kedua, kita kata contohlah situasi yang kedua,
subuh masih ada, contoh subuh masih ada, okay, tiba waktu zuhur dah tak ada, yakin dia tak ada, okay, dan dia masa orang kata apa, masa dia check tu dah hujung-hujung waktu dah, okay, dia nak mandi wajib, tapi tak sempat nak solat zuhur, dah masuk waktu asar contohnya, okay, ataupun dia memang kata apa, lalai tertangguh waktu zuhur tadi tu disebabkan kerja dan sebagainya, maka bila dia mandi pada waktu asar, wajiblah dia qada balik zuhur tadi. So yang situasi kedua ni sebenarnya dia sama je macam yang first kita cerita tadi, yang apa isu ataupun persoalan yang pertama tadi kan. So yakin waktu bila kita terhenti darah haid, so waktu itulah kita kena kira dia sebagai tempoh suci kita dan kita kena ganti balik. Okay, beza kan? Beza dengan yang situasi pertama tadi, yang subuh dia tak ada, zuhur dia terus solat, subuh dia masih ada, dot-dot tu, bila check waktu zuhur dah tak ada, dan dia terus mandi wajib terus solat, so dia tak perlu ganti subuh sebab subuh masih ada tadi kan. Sebab dia yakin tak ada waktu zuhur tu, dalam tempoh kita zuhur yang panjang tu, dia tak check tak ada, dia terus mandi, dia sempat solat zuhur, maka dia perlu solat zuhur saja. Okay. Kecuali dalam kes yang banyak saya terima, yang Ustazah selalu dengan persoalan, tapi tak yakin lah Ustazah, memang tak ada tapi tak yakin lah. Terpulang lah kalau sekiranya ada yang kurang yakin juga, maksudnya yang tadi ada ke tak ada tu, maka sebaiknya angkutlah sekali, maksudnya qada lah sekali, setakat mana yang kita mampu lah. Sebab itulah kita orang perempuan ni banyak perlu kepada perincian lah soal-soal ibadah ni. Jangan kedekut apa maksudnya, kedekut untuk ganti-ganti ke, kedekut untuk perbetul-perbetulkan balik ke solat kita, sebab banyak keadaan yang kita mungkin lalai, kita mungkin tersilap buat tafsiran, kita mungkin silap buat hukum, walhal dah tanya pakar, dah tanya ustazah dah sekalipun, tapi sebenarnya dia berlainan dengan situasi kita yang sebenar, akhirnya menyebabkan kita meletakkan satu hukum yang berbeza, yang silap lah kita kata. So janganlah kedekut lah, istilahnya kedekut lah Ustazah kata, untuk kita jangan malas ataupun jangan terlalu berkira untuk ganti balik, untuk lebihkan solat sunat dan sebagainya, supaya kita minta sentiasa daripada Allah SWT. Banyak perkara yang kita lalai, banyak perkara yang kita tidak tahu, Allah ampunkan dan Allah terima semua amalan kita, ibadah kita. Itu yang lebih baik lah, itu yang lebih penting. Sebab kalau kita nak harapkan, macam Ustazah sendiri pun di peringkat Ustazah, tak semua kita boleh kita kata, sebab kadang-kadang situasi kawan tu berbeza dengan apa yang kita nak hukumkan. Jadi tak semua juga kita boleh confident 100% apa yang kita hukumkan, apa yang kita jawab dan sebagainya itu bertepatan dengan apa yang sepatutnya lah.